أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita dalam perbahasan kitab Ad-Du'a Mafhumuhu wa Ahkamuhu, akhta'un taqa'u fihi. Ad-Du'a, pengertian dan pemahamannya serta hukum hakamnya, dan akhta'un taqa'u fihi, kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam masalah Ad-Du'a. Telah pun kita sampai dalam bab akhta'un fi du'a, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berdoa di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitu yang pertamanya adalah kita menyebutkan di dalam doanya itu, kesalahan yang pertama adalah mengandungi tawassul yang syirik. Mengandungi tawassul yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesalahan yang pertama ini adalah kesalahan yang paling buruk sekali dan kesalahan yang paling teruk, kerana dia merupakan syirik kepada Allah yang merupakan dosa besar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita beralih kepada kesalahan yang kedua, iaitu yang mengandungi tawassul bid'ah. Yang mengandungi tawassul bid'ah. Seumpama seseorang yang berdoa dengan bertawassul dengan jah Rasulullah, bertawassul dengan jah, kehebatan, kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini semua adalah bid'ah di dalam bab tawassul. Dan kita telah pun menyebutkan secara panjang lebar pada kuliah yang lalu tentang perkara bid'ah ini, dan ianya amat dilarang oleh para ulama kita dan diingatkan oleh para ulama kita, kerana al-bid'atu baridul kufur, kerana bid'ah itu akan membawa kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan yang ketiga, hari ini kita tengok kesalahan yang ketiga, iaitu dalam berdoa tamanniyal maut wa su'al dhalika. Kesalahan yang ketiga dalam bab berdoa ini adalah seseorang yang berdoa kepada Allah dengan mengharapkan mati, dan meminta kepada Allah untuk mati disebabkan bala, disebabkan ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan ke atas dirinya. Dan bala ataupun ujian ini bersangatan beratnya kepada orang tersebut, maka dia pun berdoa kepada Allah untuk mati kerana tidak sanggup lagi, ataupun kerana berputus asa daripada rahmat Allah, ataupun langsung tak boleh dia tak boleh sangat sabar dalam perkara ini, maka dia pun minta mati. Ya Allah, matikanlah aku, ya Allah, matikanlah aku. Maka ini merupakan khata'un, maka ini merupakan kesalahan dalam berdoa. Fa'an Qais qala ataitu khabbaban wa qad iktawa sab'an qala laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an
an du'a bil maut la da'awtu bihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Ad-Da'awat, iaitu daripada Qais, qala ataitu Khabbaban, dia datang berjumpa dengan Khabbab ibn al-Arat, wa qad iktawa sab'an, dan telah pun kita tahu bahawa Khabbab adalah antara sahabat Rasulullah yang diseksa oleh musyrikun Quraisy di awal-awal Islam, iaitu dengan iktawa. Iktawa ni maksudnya Khabbab ini dilayak, kata orang Perak, dilayakkan atas api, ataupun dibentangkan atau dibaringkan di atas bara api. Maka itu iktawa sab'an, 7 kali. Qala, dan dia kata, laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah Rasulullah tidak melarang kami untuk minta doa mati, la da'autu bihi, nescaya aku dah lama dah minta doa nak mati. Kata Khabbab ibn al-Arat. Khabbab ibn al-Arat seorang sahabat Nabi yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Khabbab diseksa di permulaan awal Islam, maka dia pun minta, kata kat Nabi, wahai Rasulullah, boleh tak doakan ke Allah supaya Allah timpakan sesuatu ke atas mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sabarlah, golongan yang sebelum daripada daripada zaman Nabi dan zaman para sahabat, ada di kalangan mereka yang digergaji dari kepalanya, kemudian ada yang dicakar dengan besi sehingga terlerai isi daripada tulang, sedikit pun tidak menyebabkan mereka berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kata, walakinnakum qaumun tastajilun, tapi kamu ni semua kaum yang tak sabar-sabar. Itu Rasulullah kata kepada Khabbab al-Arat, kaum mustajilun, kaum ni kaum yang tak sabar, yang nak cepat. Apatah lagi kita pada zaman sekarang yang kita mungkin tidaklah rasa bagaimana keberitan disiksa sebagaimana para sahabat awal dahulu. Kita tak rasa. Bahkan mungkin sebahagian kita pun tak rasa pun kereta kena torih pun tak pernah ada pun. Dakwah lah macam mana pun, elok kereta tetap mahal juga, eloklah cermin kereta tak pernah pecah. Itu pun kita dah mengadu sana, mengadu sini, dan kita pun dah berputus asa daripada dakwah pada jalan Allah, dan kita pun mungkin tak nak lagi buat kerja dakwah disebabkan mungkin orang hanya bau gertak saja dan sebagainya. Maka ini adalah kita nak dibanding dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu awal-awalnya telah pun disiksa dengan sedemikian rupa. Walaupun demikian mereka faham dan mereka kata, kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak izinkan kami ni minta mati, nescaya kami ni akan minta mati. Maka itu yang disebut oleh Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhum ajma'in. Allah redha kepada mereka semua, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis yang selalu kita dengar daripada Anas, kalau sekiranya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu ujian yang memang dah kita tak mampu lagi untuk menanggungnya, maka ada caranya bagaimana kita mohon doa kepada Allah. Yang salah adalah, ya Allah matikan aku, ya Allah engkau tariklah nyawa aku, itu salah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita melalui hadis daripada Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut, janganlah salah seorang kamu bercita-cita dok nak sangat nak mati. Al maut lidurrin nazala bihi, kerana suatu kemudaratan yang terkena padanya. Jangan kamu bercita-cita nak mati lidurrin nazala bihi, dalam semasa kamu ditimpa suatu kemudaratan. Fa in kana la budda mutamanniyan lil mauti,
Kalaulah dalam keadaan dah memang terpaksa dah, labud, dah tak sanggup dah, dan memang tak boleh nak tanggung dah, mesti dah orang kata begitu seksanya, begitu berat sekali sehingga dah kita pun dah tak mampu lagi dah untuk menanggungnya, maka Nabi SAW ajarkan doanya, faliyaqul, hendaklah kamu ucapkan, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya Allah, Engkau hidupkanlah aku kalau sekiranya kehidupan ini baik untuk diriku, wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li, dan Engkau matikanlah aku sekiranya kematian itu adalah baik untuk diriku. Ini doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa beza doa ni dengan yang pertama tadi, ataupun keadaan orang yang minta mati dengan keadaan doa yang Nabi ajar ni? Keadaan pertama adalah orang yang minta mati, maka dia pun minta mati, ya Allah, aku dah tak sanggup hidup, matikanlah aku. Macam tu caranya. Maksudnya seolah-olah menzahirkan memang putus asa langsung, menzahirkan memang nak mati dan tak mau hidup dah. Maka itu salah, maka itu kesalahan. Ada pun cara yang betul yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita bergantung kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahawasanya kita ini tak boleh ataupun tak mampu untuk menguruskan kehidupan kita. Sebab tu kita minta ke Allah, kita doa, ya Allah, jangan kalau la takilni ila nafsi tarfata ain. Kita doa dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala takilni, ya Allah, jangan Engkau berikan kepadaku ataupun jangan Engkau serahkan kehidupan ini kepada diriku yang aku menguruskannya. Maksudnya kita kata ke Allah, ya Allah, jangan Engkau serahkan kepada diri kita ni yang lemah ni, diri manusia insan yang lemah ini untuk menguruskan kehidupan kita. Kerana kita gagal ataupun kadang-kadang kita tak boleh dan kita tak mampu nak menguruskan dengan cara yang baik. Bahkan kita kadang-kadang mungkin lost, mungkin kita tak tahu apakah yang terbaik untuk diri kita. Maka sebab itu doa yang Nabi ajar, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Tuhan, jangan Engkau serahkan urusan kehidupan ni kepada diriku, untuk aku yang menguruskannya sendiri, tarfata ain, walau sekelip mata. Cantik sangat doa Nabi. Walau sekelip mata kita minta pertolongan Allah, walau sekelip mata kita minta, Allah, tolonglah kita ni dalam menguruskan kehidupan, kerana kita ini lemah dan kita ini tak mampu nak menguruskan kehidupan kita. Bahkan mungkin kadang-kadang kita buta tentang kebaikan yang sepatutnya yang kita uruskan ataupun kebaikan yang perlu kita minta dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita gagal dalam mengurus kehidupan kita, maka kita minta ke Allah bantuan. Ya Allah, kehidupanku ini jangan Kau serahkan kepada diriku yang menentukannya. Bantulah diriku untuk menguruskan kehidupan. Maka doa yang Nabi ajar tadi, kalau sekiranya la budda, tak terpaksa, dah tak mampu dah untuk menanggung beban kehidupan yang begitu berat sekali untuk ditanggung, maka kita doanya, ya Allah, Engkau takdirkan aku ini hidup kalau sekiranya dengan ilmu Engkau, wahai Tuhan, ianya baik untuk diriku. Kita sandarkan kepada ilmu Allah, kita sandarkan kepada kekuasaan Allah, kerana Allah Ta'ala saja yang mengetahui apa yang terbaik untuk kehidupan diri kita ini. Dan wahai Tuhan, matikanlah aku sekiranya, kalau sekiranya kehidupan atau kematian itu adalah baik untuk aku. Apa maksud baik untuk aku ni? Baik untuk agama, baik untuk akidah, baik untuk kehidupan kita. Maka kalau sekiranya kehidupan itu tidak lagi baik untuk kita, dari sudut ilmu Allah, kalau kita hidup, kita tidak taat kepada Allah, kalau kita hidup, kita lagi jauh dengan Allah, kalau kita hidup, kita buat maksiat kepada Allah,
Kalau kita hidup, kita tak tahu macam mana cara untuk beribadat kepada Allah dengan betul, dengan benar, maka mohon kematian dengan ilmu Allah. Ya Tuhan, kalau sekiranya kematian itulah baik untuk aku, maka engkau takdirkan kematian untuk aku. Maka doanya, kita bukan minta mati, kita bukan minta mati, tapi kita minta Allah tentukan yang terbaik untuk kita. Kalau sekiranya kehidupan itu baik, maksudnya dari sudut agama kita, kehidupan itu baik, lagi kita hidup lama, Allah Ta'ala rezekikan kepada kita amalan ketaatan, lagi Allah beri kita umur yang panjang, kita menghabiskan masa kita dengan taat kepada perintah Allah, itu terbaik untuk kita. Tapi kalau sekiranya lagi lama kita hidup, lagi maksiat ke Allah, na'udzubillah, lagi lama kita hidup, lagi tidak kenal, lagi tidak tidak taat kepada perintah Allah, maka itu tidak baik untuk kita, maka itu buruk untuk kita untuk pengakhir umur kita. Maka inilah doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Bahkan pada ketika itu adalah kepada para sahabat Rasul radhiyallahu anhum ajma'in. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Kitabud Da'awat. Maka ini adalah doanya yang Nabi ajar. So doa yang Nabi ajar ni memang terbaik. Tak ada doa yang terbaik atas muka bumi Allah Ta'ala melainkan doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu dalam bab doa ni, kadang-kadang kita tidak melihat berat, kita tak melihat pentingnya doa Nabi. Kadang-kadang kita duk sibuk baca doa yang ustaz ajar. Kita sibuk baca doa, ustaz ada tak petua apa nak kena baca, apa nak kena baca. Yang ustaz-ustaz pula sibuk, bacalah doa ini, doa yang direka, doa yang dia kata doa ulama', sehingga masyarakat kita jauh daripada doa Nabi, sehingga masyarakat kita tidak dekat dengan doa Nabi, sehingga masyarakat kita tidak pernah dengar doa Nabi, sehingga masyarakat kita kata doa ulama', sehingga doa Nabi langsung dia tidak tahu dan dia tidak amalkan. Ini cacat dalam pengamalan. Ada ustaz-ustaz yang macam ni, maksudnya setiap ada petua ulama' lah, petua tuan guru lah, ini amalan tuan guru lah, senjata tok lebay lah, macam-macam. Tetapi ustaz-ustaz yang seumpama ini tidak bawa masyarakat dekat dengan Nabi. Tidak pula keluar daripada mulutnya, ini doa yang Nabi baca ketika ini doa yang Nabi baca ketika ini, Nabi ketika dalam keadaan getir dan sebagainya, ini doa yang Nabi baca. Tak suatu ghalat, suatu kecacatan di dalam pembelajaran ataupun suatu kecacatan di dalam manhaj, metodologi dalam kita beramal agama. Maka ini yang senantiasa kita ingatkan. Utamakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, doa Nabi ni bukanlah kita tak nak amal, dia kata. Doa Nabi bukan kita tak nak amal, tapi doanya pendek-pendek, rasa tak puas. Doanya pendek-pendek dan tak puas. Maka doa ulama ni panjang-panjang. Doanya itu begitu sekali pada dia lah. Tengok doa ulama ni panjang, berjela-jela. Kita pun tengoklah imam kita lepas solat kan, dia rasa kalau dia baca doa pendek tu rasa macam tak bagus sangat. Apa lah imam baca doa pendek, tak terror lah imam ni kan. Maka dia pun baca lah berjela-jela panjang. Tetapi kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan umatnya doa yang begitu pendek, begitu simple. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Tengok doa Nabi SAW menyuruh kita baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang Nabi ajar ini pendek sekali. Doa yang Nabi ajar pendek dan begitu begitu sangat praktikal untuk diamalkan dan begitu sangat praktikal untuk dihafaz. Tapi kita hak pendek tu tak ada
sedangkan dia datang daripada mulut yang mulia Nabi SAW. Doa Nabi ini ataupun ucapan Nabi ini, kalau kita selalu sering dengar jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim adalah perkataan yang begitu ringkas pendek tetapi maknanya begitu besar dan maknanya begitu luas, maknanya begitu sangat-sangat bermanfaat sekali. Nak dibanding dengan doa yang dibuat oleh orang, yang dibuat oleh manusia, yang dibuat oleh ustaz, doa yang dibuat oleh tuan guru, maka kadang-kadang doanya rakakah, doanya tak sedap, doanya panjang, berjela-jela, tak apa-apa dah. Doanya tak apa-apalah, nak cakap pun tak tahulah. Tapi begitulah apa yang terjadi dalam masyarakat kita. Terlampau sangat terlampau sangat nak beramal dengan amalan ulama, amalan tuan guru dan sebagainya, sehingga dia tidak sedar bahawasanya semua doa Nabi itu dikesampingkan. Dia tidak sedar dengan tindakannya itu, seolah-olahnya doa Nabi ni tak bagus, doa Nabi ni pendek sangat, tak begitu tak ada power. Maka ini adalah khalal, cacat dalam pemikiran, cacat dalam amalan, cacat dalam la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok doa yang kita balik-balik kepada tajuk kita ni, tamanniyal maut. Apa yang Nabi ajar pendek, semua kita boleh baca dan semua kita senang menghafalnya. Apa kata Nabi tadi? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, Engkau takdirkan aku ini hidup kalau sekiranya hidup itu baik untukku. Full stop, tak kata. Berikutnya, ya Allah, matikan aku. In kanatil wafatu khairan li. Kalau sekiranya mati itu baik untukku. Selesai, habis. Begitu jami' wa mani'. Ini satu lagi, jami' wa mani'. Doa Nabi begitu meliputi semua sekali yang perlu dalam seseorang mohon ke Allah, dan begitu mani', apa yang tak perlu tak payah masuk dalam doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nak apa lagi? Ya Allah, bagilah hidupku ini kat dunia ni baik, hidup dekat akhirat baik, wa qina azabannar, jauh dari neraka. Selesai. Masuk semua sekali. Semua kebaikan masuk dalam doa tu. Ya Allah, kalau kehidupan ni baik untuk aku, maka takdirkan aku hidup. Baik itu apa maksudnya? Khair. Apa maksud khair? Khair maksudnya baik dalam agama. Apa maksud baik dalam agama? Iaitu kepada akidah kita, pengamalan kita, sesuatu yang Allah Ta'ala nak daripada kita. Itu yang terbaik. Dan apabila kita minta, ya Allah, kalau sekiranya mati itu baik untuk aku, iaitu dari sudut agama, dari sudut akidahnya, dari sudut pengamalannya, maka Engkau takdirkan kematian itu baik untuk aku. So ini benda yang senantiasa selalu kita ingat dan selalu sering kita ingatkan. Kalau ada orang datang, biasa dia tanya, Ustaz ada tak apa-apa doa apa? Doa Nabi banyak yang kita tak amal. Doa Nabi banyak yang kita tak amal. Zikir Nabi banyak yang kita tak amal. Betul, sibuk kita mencari zikir dalam buku sekian, zikir amalan ulama sekian, zikir amalan tok guru sekian, zikir amalan wali sekian. Tapi tak ada pula dia nak tanya doa Nabi baca dalam ni apa, ada tak doa Nabi dalam bab ini, ada tak doa Nabi dalam bab ini, ada tak doa Nabi dalam bab ini. Maka kadang-kadang kita hanya mendakwa kita cinta Rasulullah, kita hanya mendakwa kita ini ingin mengikut Rasulullah, kita hanya mendakwa ingin dibangkitkan pada hari akhirat besok bersama Rasulullah, tapi kita sendiri tidak mau ikut apa yang ditunjukkan oleh baginda. Kita sendiri tidak mau tahu apa yang Nabi buat. Kita sendiri yang tak mau tahu apa yang Nabi baca. Kita sendiri tak mau tahu apa doa Nabi. Layakkah kita untuk bangkit bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hari akhirat besok, semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau semua orang dipanggil ke haud Nabi. Al-Haudu, haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halummu, dipanggil. Mari minum dekat haud Nabi, telaga Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Apabila telah datang ataupun apabila datangnya manusia semua ke haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada suara yang mengatakan, dia ini telah mengubah agama engkau wahai Muhammad. Dia ini telah murtad daripada agama engkau. Dia ini dah tak mau lagi, dah tak ikut sunnahmu setelah kewafatanmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadinya halummu mari, apabila diberitahu kepada Nabi, mereka ni tak ikut sunnah, ini tidak ikut sunnah, ini telah murtad, ini telah jauh daripada sunnahmu, yang ni tak mau ikut sunnahmu, yang ni tak nak ikut apa yang kau ajar, mereka nak buat ikut kepala otak mereka sendiri. Maka akhirnya Nabi kata fasuhqan, yang tadinya Nabi panggil, kemudiannya berikutnya Nabi halau, pergi, jangan dekat dengan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana diberitahu kepada Rasulullah SAW, engkau tidak tahu apa yang mereka telah ubah agamamu setelah kewafatanmu. Engkau tidak tahu apa mereka ini tidak mau mengikut sunnahmu. Maka Nabi SAW menghalau mereka daripada telaga Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menentukan kita ini antara yang dipanggil oleh Nabi dan dapat minum dalam telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini tidak jadi sebagaimana orang yang dihalau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada mendekati, bahkan mendekati pun tak boleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sikap yang sedemikian. Berikutnya, yang keempat, ad-du'a'u bi ta'jilil 'uqubah. Yang keempat kesalahan, ad-du'a bi ta'jilil 'uqubah. Doa untuk menyegerakan balasan. Doa supaya Allah segerakan balasan. Ka'an yaqulul insan, seumpama dia mengucapkan dalam doanya, Allahumma ajil 'uqubati fi hazihi dunya la adkhilil jannata yawmal qiyamah wa aslim min azabin nar. فهذا خطأ وأولى لهذا ثم أولى له أن يسأل الله السلامة في الدارين. Doa supaya Allah segerakan uqubah. Ini pun pelik. Maka dia pun, ya Allah ya Tuhanku, engkau berilah aku uqubat aqibah. Ya Allah, engkau azablah aku segera dekat dunia ini, supaya esok pada hari akhirat besok aku boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dan aku boleh selamat daripada azab neraka. Maka ini khata'un. So ini adalah salah. Kenapa ianya salah? Fa'an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada rajulan minal muslimin qad khafat فصار مثل الفرخ فقال له رسول الله هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه قال نعم كنت أقول اللهم كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. Ada satu orang dia minta supaya dicepatkan azabnya di dunia. Nabi kata subhanallah la tutiquh. Subhanallah la tutiquh, jangan kau buat, jangan kau ikut orang macam ni. Wala tastati', kerana engkau tidak mampu, afala qult Allahumma atina fid dunya hasanah. Patutnya takkah sepatutnya engkau minta kepada Allah, wahai Tuhan, bagilah dekat dunia ni kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan pada hari akhirat besok hasanah, kebaikan, wa qina azaban nar, dan jauhkanlah daripada api neraka. Fada'allahu lahu fasyafah. Maka ini yang diajar lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta supaya Allah Ta'ala azab dia dekat dunia cepat-cepat, supaya hari akhirat besok konon-kononnya dia dapat lepas daripada azab lah, supaya tak payahlah dihisap pada hari akhirat besok, boleh terus direct masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, engkau bagilah balasan buruk yang telah aku bermaksiat kepadamu. Ya Allah, kau azabkanlah aku di dunia ini. Maka ini salah. Yang sepatutnya
dia minta supaya Allah ampunkan dosanya, yang sepatutnya dia minta Allah Subhanahu wa taala kasihkan dia, sayangkan dia, dia minta supaya Allah taala ampunkan dan Allah taala jauhkan daripada api neraka. Itu yang sepatutnya. Maka Nabi kata jangan buat demikian, jangan doa macam tu, jangan doa supaya Allah bagi azab cepat-cepat, dia tak payah. Kenapa hang tak pergi minta ke Allah supaya Allah bagi kat dunia ni baik, akhirat baik, dan jauhkan daripada neraka Allah Azza wa Jalla? Maka ini adalah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang seumpama ini yang minta supaya Allah Ta'ala azab dia cepat-cepat dekat dunia ni, konon-kononnya macam baguslah. Dia rasa kalau sekiranya Allah azab dia, dia mampu tahan. Dia rasa kalau Allah azab dia, dia mampu tahan. Sebenarnya kita tak mampu tahan. Jika Allah Ta'ala mengazab kita, kita tak mampu untuk menahannya, dan kita tak mampu untuk menanggungnya. Sebab itu kita mohonkan Allah supaya Allah ampunkan dosa kita. Kita mohonkan Allah supaya Allah berilah kita kebaikan kat dunia ni, berilah kebaikan kat akhirat, dan jauhkan kita daripada neraka Allah Azza wa Jalla. Itu yang sepatutnya seorang mukmin, iaitu dalam jiwanya balance, seimbang antara al-khawf wal raja, seimbang antara perasaan takut dia kepada Allah dan dalam masa yang sama adanya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah sebut dah sebelum ni, jangan rasa mengharap itu terlampau lebih pula sehingga tak balance. Dia mengharap raja ataupun hope lebih sangat daripada takut, sehingga dia dah tak takut Tuhan, sehingga dia buat maksiat pun dia kata aku buat maksiat pun jangan bimbanglah, Allah Ta'ala kan Maha Pengampun. Ini salah. Dan ada sebahagian orang pula dia terlampau takut sangat-sangat sehingga tak ada rasa mengharap. Maka jadilah seumpama kisah yang Nabi cerita, yang telah kita ceritakan sebelum ini, yang dia mati, dia minta anak dia bakar mayat dia, kemudian campak abunya dekat lautan. Maka ini terlampau sangat takut dengan Allah, sehingga dia rasa dengan dia buat demikian Allah Ta'ala tak akan jumpa dia. Maka ini semua, kedua-duanya salah. Maka mesti seimbang di antara al-khawfu war raja. Ada seorang ustaz zikir Nabi pendek katanya, jadi dia ajar satu zikir yang panjang siap ijazahkan. Ini problem. Maka inilah problem masyarakat kita. Bukan problem saja, bukan problem itu pada orang awam lah. Maka mereka ni semua nak ijazah. Ijazah ni satu benda kita baru ngulas tentang serban tak. Semua nak ijazah. Ia ijazah ataupun sanad. Sanad adalah keistimewaan agama kita. Sanad adalah keistimewaan lain problem. Okey. Ini problem putus. Ini problem masyarakat kita. Semua nak diijazah. Mari kita sebut ijazah sanad. Sanad adalah suatu keistimewaan dalam agama Islam. Tak ada agama lain yang adanya ilmu sanad. Para ulama pada asalnya sanad ini adalah menentukan hadis lah, ataupun daripada Nabi, sanad daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi para ulama sebahagiannya, sehingga kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama juga ada sanadnya. So ini tak ada masalah, sebab asal sanad adalah untuk memastikan ketulinan. Asal sanad adalah memastikan ianya dalam proses memelihara agama. Tapi kalau kadang-kadang sanadnya itu adalah terlampau sangat, terlampau dilebar luaskan, sehingga muncullah sekarang ni sanad serban dan sebagainya. Sedangkan tidak ada suatu hadis Nabi SAW yang menjelaskan dan menceritakan bagaimana cara lilitan serban. Tak ada satu hadis pun yang menceritakan bagaimana cara Nabi melilit serban.
Hadis-hadis menceritakan bahawasanya Nabi pakai serban. Ya, Nabi pakai serban dengan membalutnya di kepala, kemudian melepaskan ekornya di antara dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada satu hadis pun yang mula-mula letak belakang, kemudian tarik ke sini, kemudian tarik ke sana dan sebagainya, sehingga perkara ini terlampau dihidupkan dan disyok-syokkan oleh pokok sufi dan tarekat dan sebagainya. Maka tak apa sanad serban lah dan sebagainya. So tak ada satu pun yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sanad serban sehingga kepada Nabi. Yang ada kepada masyayikh. Maka Syekh A punya cara balutan serban macam ni, Syekh B punya cara balutannya begini. Maka macam-macam lah caranya. Saya tulis dalam Facebook, orang Sudan lain lah serbannya, orang Mesir lain cara serbannya, orang Saudi lain serbannya, orang Malaysia pun mungkin lain sikit serbannya, dan macam-macam. Kerana serban itu adalah adat, serban itu adalah adat orang Arab, maka tak perlu untuk disibuk-sibukkan dengan sanad serban dan sebagainya. Yang kalau kita tengok dalam YouTube dan sebagainya, syekh-syekh duk bagi sanad, bukannya orang yang dapat sanad tu pun reti pula daripada siapa. Haram diingat pun, ingat pun tidak dan sebagainya. So aku ada sanad serban. Apa faedahnya kalau ada sanad serban tetapi duk buat bid'ah merata? Apa faedahnya dan sebagainya. Benda yang sepatutnya diambil perhatian maka tak diambil perhatian, benda yang sepatutnya tak perlu untuk diambil perhatian maka itulah yang diberat-beratkan dan sebagainya. Kenapa tak ada sanad jubah? Kenapa tak ada sanad seluar? Macam mana cara Nabi pakai seluar? Tak ada pula. Macam mana ada sanad pakai jubah, sanad pakai macam-macam lah. So itu semua tak ada. Tetapi kalau dilihat kepada pokok sufi dan sebagainya, maka kadang-kadang kita tengok rupa-rupanya macam Syiah. Maka Syiah dia ada majlis menyerbankan anak-anak murid dan sebagainya. So begitu juga dengan zikir. Maka zikir yang direka cipta oleh Tuan Guru, ini hizib ini hizib ini hizib ini hizib ini, sehingga hak yang Nabi ajarnya langsung tak diamalkan. Sehingga hak yang sanad daripada Nabi dalam hadis-hadis yang Nabi ajar, doa Nabi ajar, zikir tu tak ada pula sibuk nak ambil sanad. Dia sibuk ambil sanad hizib A, hizib B, hizib C, hizib D, yang semua itu adalah datang daripada manusia. Ya, Syekh, Tuan Guru, tapi dia manusia biasa yang doanya itu tidak seumpama doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku perisai Muslim adalah himpunan doa zikir Al-Quran dan Sunnah. Itu Hisnul Muslim. So Hisnul Muslim adalah kitab zikir dan doa yang disusun oleh ulama, yang disusun oleh alim dalam hadis, yang disusun alim dalam syariat. Maka disusun itu diambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu yang sepatutnya diamalkan, iaitu yang sepatutnya dipentingkan, iaitu tak ada pula sibuk-sibuk nak ada sanad dan sebagainya. Cukup kita dah ada sanad Bukhari, sanad Muslim, sanad kutub hadis, kitab-kitab hadis yang lain pun dah cukup untuk adanya amalan Nabi yang begitu banyak sekali yang kita tak mampu nak buat, terlampau banyak sangat sehingga kita pun tak buat. Tapi yang jadi cacatnya, kita dah lah tak mampu nak buat semua yang sunnah Nabi tu, dah lah tak mampu nak buat semua sunnah Nabi, tapi dia pergi ambil pula, cari pula amalan-amalan yang bukan dari Nabi, iaitu yang diberat-beratkannya. Ini sangat-sangat tak waras kata orang. Ini sangat-sangat ada problem dalam cara fikir dan dalam manhaj, dalam metodologi, metodologi bagaimana pengambilan ilmu yang sahih daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So itu yang keempat, iaitu doa untuk disegerakan azab, disegerakan balasan di dunia, dengan harapan dia itu terlepaslah penghisaban pada hari akhirat besok dan konon-kononnya dapat masuk syurga teruslah. Maka ini adalah suatu kesalahan. Yang kelima, ad-du'a bima huwa mustahil. Yang kelima, doa dengan sesuatu yang mustahil. Kesalahan, doa dengan sesuatu yang mustahil.
Au bima huwa mumtani'u aqlan aw adatan, ataupun dia minta dengan suatu doa yang tak masuk akal dan bahkan adat pun tak masuk akal. Au syar'an ka yad'u bi an yakhludu fid dunya. Contohnya, wahai Tuhan, engkau kekalkan aku untuk hidup atas muka bumi ni. Itu mustahil. Dia minta untuk hidup atas muka bumi ni terus tak mati-mati. Mustahil. Ataupun, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku ini jadi Nabi. Minta nak jadi Nabi. Mustahil. Ini merepek. Ataupun, wahai Tuhan, janganlah engkau janganlah berlaku ni kiamat, umpamanya. Au alla yamurrun nas 'ala sirat. Dan ini semua dah, semua benda-benda yang tak masuk akal, semua benda-benda yang mustahil dan sebagainya. Ya Allah, engkau berilah kepadaku mukjizat Nabi Musa. Mustahil. Ya Allah, engkau berilah aku seperti mukjizat Khidir. Engkau berilah kepadaku mukjizat bulan terbelah dan sebagainya, supaya aku ini boleh berdakwah kepada jalanmu, supaya orang mengikut dakwahku. Dia pun minta supaya dia dapat mukjizat macam Nabi Muhammad. Ini mustahil dan ini merepek. Kemudian berikutnya doa bil ithim. Yang berikutnya berdoa dengan sesuatu yang syariat menunjukkan benda itu tidak akan terjadi. Ini seumpama yang tadi itulah. Seumpama mungkin dia doa, ya Allah, ya Tuhanku, dia ni sangat jahat kepadaku, ya Allah. Seorang Muslim, ya Allah, Mamat ini sangat jahat, dia buat zalim kat aku. Aku mohon kepadamu, ya Allah, supaya dia ni tak masuk syurga. So ini pun merepek. Ya Allah, ya Tuhanku, orang kafir ini sangat baik kepadaku, ya Allah, aku mohon kepadamu supaya orang kafir ini diampunkan dan masuk syurga. Maka ini pun adalah suatu yang mustahil, suatu yang tak akan berlaku. So itu adalah juga kesalahan dalam berdoa. Mungkin orang kita tak adalah doa yang seumpama ini. Berikutnya, kesalahan doa alal ahli wal amwali wal nafas. Doa kecelakaan ke atas dirinya, ke atas keluarganya, ke atas harta bendanya, seumpama yang telah lalu pada bab-bab yang lalu dan sebagainya. Maka ini doa kecelakaan. Wahai Tuhan, engkau timpakanlah suatu azab yang pedih kepada keluargaku. Ya Allah, Tuhanku, engkau jadikanlah keluargaku ni engkau jadikanlah keluargaku ini cacar merba. Ya Allah, engkau jadikanlah keluargaku ini bercerai-berai. Ini semua merepek dan ini semua adalah kesalahan. Ada orang duk tanya ni zaman politik yang dah tak menentu ni, parti A dengan parti B nya lah, ataupun tak kira lah parti yang memerintah dan parti pembangkang dan sebagainya. Hak yang pengikut-pengikutnya taksub dan sebagainya. Ustaz, boleh tak kita doakan kepada parti Perdana Menteri ni supaya dihancur macam hancurnya umat yang terdahulu? Ustaz, boleh tak kita doakan supaya ni geng-geng pakatan kayu ni, engkau doa, ya Allah, engkau jadikanlah pakatan kayu ni hancur macam daun-daun yang dimakan ulat. Ustaz, boleh tak doa kecelakaan atas dia orang ni? Ya Allah, ya Tuhan, apa halnya? Boleh kerana engkau tak suka dengan parti A dan parti B dan sebagainya. Ini bukan kerana agama dan sebagainya. Yang sepatutnya kita doakan kebaikan. Yang sepatutnya kita doakan, kalau sekiranya dia betul salah, maka kita mohon supaya Allah Ta'ala beri dia hidayah. Yang kita ni tak suka kepada parti sebahagian ataupun orang lain ni, yang kita tu orang suka ke kat kita? Yang kita tak suka sangat ke orang, adakah kita rasa orang suka kat kita? Ini masalahnya. Maka dia rasa bahawasanya dia tengok parti yang dia tak suka tu, pada dia parti tersebut zalim dan sebagainya. Yang dia tak sedar bahawasanya kalau parti dia pun memerintah sekalipun jadi zalim juga. Yang dia pun tak sedar kalau partinya pula yang naik memerintah juga tidak boleh dan tidak mampu untuk melaksanakan segala atau semua tanggungjawabnya.
Maka sama. Dan orang yang seumpama ini semua merepek, dan ini jadi masuk dalam kesalahan dalam bab berdoa. Maka dia doa kepada Perdana Menteri hancur, dia doa kepada parti pembangkang hancur, dia doa kepada sebagaimana yang telah kita nyatakan tadi. Maka ini tak sepatutnya. Bahkan ini yang jadi ni pula antara orang Islam dengan orang Islam. Parti A Islam, parti B Islam. Parti A Islam, parti B Islam. Parti memerintah Islam, parti pembangkang pun Islam juga. Hak yang tak suka ni, parti yang pembangkang ni Islam juga. Yang dia tak suka tu Islam juga. Maka hak yang dia doa tu Islam juga. Maka ini cacat dalam akidah. Mana dia akidah dan pemahaman kepada tauhid la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah. Orang yang seumpama ini adalah orang yang tidak faham akidah tauhid. Orang yang seumpama ini orang yang tidak memahami tuntutan daripada kalimat yang diucap la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah. Dan orang yang seumpama ini ada cacat dari sudut pemahaman akidah dia, dari sudut al-wala' wal-bara. Sehingga kadang-kadang yang menjadi masalahnya, seolah-olahnya begitu suka dan begitu menyayangi orang kafir lebih daripada orang Islam. Oleh kerana orang kafir ini menyokong parti dia. Orang kafir ini menyokong parti dia. Kemudian yang dilawan itu juga orang Islam. Tetapi tengok bagaimana muamalah dia. Muamalah dia dengan sesama Islam penuh kebencian, penuh kutuk mengutuk, penuh fitnah memfitnah. Tapi dengan parti hak yang kafir ni, oleh kerana dah dia satu geng, maka ini bagus. Jangan tengok sekian-sekian ni orang kafir tak semuanya ni, orang kafir ni bagus, akhlaknya bagus. Begitulah yang terjadi zaman sekarang, bahkan yang terjadi dalam negara kita buat masa ini pada ketika ini. Maka ini yang kita sebutkan bahawa berpolitik tanpa ilmu, berpolitik dengan nafsu, berpolitik tak mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Maka yang sepatutnya kita doakan sesama Muslim, kita doakan orang Islam yang kita nampak zalim itu supaya Allah Ta'ala memberi hidayah kepadanya, supaya Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Dengan kita mendoakan kebaikan kepada orang tersebut, tidakkah kita ulang balik dalam adab yang sebelum ini bahawasanya malaikat akan doakan benda yang sama untuk kita? Dan kita doa celaka dengan orang, kita doa baik dengan orang, malaikat kata walaka bimisl. Kita doa celaka dengan orang, tak ada kena celaka kat diri kita sendiri. Maka ini kesalahan yang terjadi dan kata orang Indonesia, kesalahan yang fatal. Sebab tak faham agama, sebab tak faham sunnah, sebab metodologi pemahamannya itu cacar merba, sebab tak faham aqidatul tauhid, tak faham tuntutan kepada tauhid, tak faham apa yang sepatutnya dia buat dan apa yang sepatutnya dia react ataupun dia berhubungan dengan sesama Muslim dan sebagainya. Maka ini adalah sangat-sangat cacat dan sangat-sangat salah dalam bab berdoa. Ad-du'a bil isim, yang berikutnya doa dengan dosa. Ka yad'u ala syakhsin an yakuna mudminan lil khamri. Berikutnya, ya Allah Tuhanku, ini doa dengan dosa. Doa untuk orang supaya orang tu buat dosa. Ini satu di problem. Ya Allah ya Tuhanku, Engkau berilah dia ni jadi peminum arak tegar. Ya Allah ya Tuhanku, Kau jadikanlah dia ni kaki maksiat. A'udzubillah. Maka ini apa ni? Orang Islam apa ni? Maka ini semua kesalahan di dalam bab berdoa. Aw ayyaminahu Allahu kafiran. Ayyamitahu Allah kafiran. Dan seolah dan juga seumpama, ya Allah Engkau matikanlah dia jadi kafir. Astaghfirullah. Aw ayyabtaliya bizina aw ghairi zalika. Ya Allah Engkau ujilah dia dengan zina. Aw ayyadu Allah ayyasara lahu al-fasad wal fujur. Ya Allah Kau mudahkanlah kepada dia jalan kebinasaan. Ya Allah Kau mudahkanlah jalan kemaksiatan. Maka ini adalah haram dan ini adalah kesalahan dalam bab doa yang ianya terjadi dan ianya banyak terjadi kepada orang Islam, sesama orang Islam. Maka ini macam kita ulang balik adalah salah faham, bahkan tak fahamnya kepada aqidatul tauhid yang membawa kita kepada kemuncaknya al-wala' wal bara'. Al-wala' kepada Allah,
wala kepada Rasul, wala kepada sesama Muslim. Al-bara, berlepas diri daripada setan, berlepas diri daripada syirik, berlepas diri daripada orang musyrik, berlepas diri daripada orang fasik, berlepas diri dari perbuatan fasik, berlepas diri daripada ahli maksiat, berlepas diri daripada perbuatan maksiat. Maka ini adalah kemuncak kepada aqidatut tauhid. Maka problem umat kita zaman sekarang adalah problem akidahnya, problem tauhidnya. Kerana benda ni tak selesai. Apa yang dia belajar, aqidatut tauhid yang dia belajar itu hanya sekadar mengapa Allah wujud qidan baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Apa pun dia tak faham daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tuntutan daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan hak dia mengaji sifat 20 tu pun dia tak faham pun yang dia mengaji sifat 20 dan sebagainya. Yang ke-10, sekarang berapa dah? Yang ke-10 doa biqati'atir rahim. Yang ke-10 doa memutuskan hubungan silaturahim. Ini juga problem juga. Kaya qul Allahumma farid baini fulan wa ummih. Ya Allah, engkau cerai-beraikanlah antara dia dengan maknya. Ya Allah, engkau cerai-beraikanlah antara suami isteri ni, ya Allah. Ini semua tak tahulah apa kita nak cakap. Okay, ini semua haram. Doa biqati'atir rahim, doa supaya putus hubungan silaturahim, ini semua haram hukumnya. Doa bintisharil ma'asi, antara lain doa supaya maksiat tersebar. Kama taf'alur rafidah fahum yad'un wa yatamannawna an yantashira al-fasad wa tukthiru al-ma'asi fil ardi hatta yakhruju al-mahdi biza'mihim fayamla'u al-arda 'adla wa qistan kama muli'at jawran wa zulma. Yang berikutnya doa supaya maksiat tersebar. Doa supaya maksiat tersebar. Ini seumpama puak-puak Syiah Rafidah. Ini seumpama puak-puak Syiah Rafidah, iaitu mereka berdoa fahum yad'un, mereka memohon, wa yatamannaun, dan mereka begitu sangat mengharapkan supaya keburukan itu tersebar, supaya maksiat itu berleluasa. Kenapa? Supaya maksiat banyak, supaya kerosakan ni banyak atas muka bumi, sehinggalah keluar Imam Mahdi dengan dakwaan mereka. Maka dengan keluarnya Imam Mahdi, dengan kehancurnya bumi setelah mereka minta supaya bumi hancur, mereka minta supaya banyak maksiat, banyak fasad, supaya munculnya Imam Mahdi yang konon-kononnya pada pandangan mereka Imam Mahdi yang mereka tunggu-tunggu dalam serdab, dalam lubang tu. Maka bila dah tersebarnya maksiat dan sebagainya, dan baru Imam Mahdi akan keluar dan memenuhkan bumi ini dengan keadilan setelah ataupun seumpama penuhnya bumi ini dengan kemaksiatan, kezaliman dan sebagainya. Ini pokok Syiah. Yang berikutnya tahjirur rahmah. Yang berikutnya mendoakan supaya rahmat Allah ni terbatas. Ini seumpama hadis yang Arabi itulah kan. Arabi yang kecil dalam masjid. Ya Allah, ya Tuhanku, engkau rahmatilah aku dan Muhammad dan jangan rahmati orang lain. Ini juga samalah lebih kurang yang tadi, supaya orang lain tak dapat rahmat, dia aja yang dapat rahmat. Ini juga adalah suatu kesalahan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi ni, kita akan sambung yang akan datang ni. Wallahu a'lamu bissawab. Kita dah lebih kurang 14 poin yang kita nyatakan. So ada lagi beberapa poin dalam bab kesalahan dalam bab berdoa ni. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang betul, ilmu yang sahih berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merezekikan kepada kita untuk mendapat metod ataupun manhaj yang sahih dalam beragama. Mudah-mudahan dengan itu akan mendapat hidayah ataupun akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke jalan yang benar, yang jalan akhirnya membawa kita semua kepada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala juga mengampunkan dosa kita semua, semua orang Islam yang masih hidup dan juga yang telah pun meninggalkan kita dengan keimanan. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita semua.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada yang kafir, memberi hidayah supaya mereka balik kepada agama, supaya mereka mentauhidkan Allah, dan juga kepada orang Islam sendiri balik kepada ilmu yang sahih, ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merezekikan kasih sayang antara kita semua, yang dengan itu adalah amalan salih kita, dan mudah-mudahan ianya pemberat amalan timbangan amalan salih kita pada hari akhirat besok insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.